Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya nak tunaikan hajat seseorang. Sebenarnya beberapa orang ya. Okey, yang bertanya kepada saya tentang tiga istilah ini. Epistemologi, ontologi dan juga aksiologi. Saya nak tambah satu lagi itu paradigm. Di mana situasi yang kita perlu sebut perkara ini? Minta maaf ya. Saya nak betulkan kamera saya. Okey, biar nampak jelas ya. Okey, saya dah siapkan sedikit lah. Okey, so okey. Saya nak mulakan dengan sebenarnya yang kita bercakap pasal epistemologi, ontologi dan aksiologi tentang falsafah. Orang yang mengkaji falsafah wajib bagi dia untuk menjelaskannya. Mereka yang buat kajian-kajian selalunya tak. Okey, macam kita kan buat kajian kuanti ke kuali ke mixed method kita tak sebut. Okey, tetapi kemungkinan untuk ditanya dalam proposal defense atau viva tetap ada. Jadi anda kena faham perkara ini ya. Okey, jadi falsafah pertama yang paling besar sekali adalah kepada researcher adalah dinamakan epistemologi yang menjawab persoalan bagaimana kita boleh dakwa yang kita tahu. Macam mana kita boleh mengetahui itu satu pengetahuan? Okey, jadi untuk kita menjawab persoalan itu kita kena buat research. Jadi yang pertama adalah epistemologi, how do we know? Jadi persoalan itu membawa kepada amalan kita membuat research. Sebenarnya ini zaman Socrates tadi, zaman Plato semua dulu. Mereka mengemukakan perkataan ini supaya menggalakkan orang tahu dengan membuat research. Okey, dan sebahagiannya memang akan dapat tahu kerana pengalaman. Okey, tetapi how do we know pengalaman itu betul ataupun tidak? Jadi untuk memastikan pengalaman itu betul atau tidak, diminta kita buat research. Okey, jadi epistemologi adalah satu falsafah yang mendorong wujud dan suburnya arahan ataupun perbuatan untuk melakukan research. Cukup itu saja ya. Sebab tu orang tak tanya apa itu epistemologi. Orang tanya kenapa? Kerana epistemologi lah how do you know that you know. Jadi kita pun buat kajian dan selalunya yang paling dekat dalam epistemologi dan research adalah kita punya method. Untuk mengetahui satu perkara kita akan kita akan mereka satu method yang akan menjawab sesuatu persoalan sehingga kita jadikan dia sebagai satu pengetahuan baru secara valid dan reliable. Maka metod lah yang akan dipertanggungjawabkan untuk kita menjawab macam mana kita tahu apa yang kita tahu. Okay, jadi epistemologi adalah satu falsafah yang menggalakkan kita buat kajian untuk kita mengesahkan dan dari dakwaan kita yang kita tahu satu perkara tersebut. So yang pertama adalah epistemologi, how we know. Okay, itu apa tu? Okay, then need to do research. Okay, yang kedua adalah ontologi, bawah sikit. Okay, ontologi adalah okay, the study of existence, adalah kajian tentang kewujudan. Bermakna mengikut falsafah barat terutamanya, kita tidak akan mengkaji sesuatu yang tidak wujud. Okey, sebab itulah dalam kajian kita katakan kita punya dapatan tu dapatan yang empirical yang boleh dibuktikan sama ada kuanti atau kuali. Jadi kita mengkaji sesuatu sama ada kuali ada kuanti, sesuatu yang wujud. Okey, kalau perasaan itu wujud kita boleh kaji, maka ia juga satu daripada ontologi, eksis kewujudannya. Kalau kita kaji umpamanya logam, sifat-sifat logam, sifat-sifat bukan logam, kita mengkaji tumbuhan, virus, kita mengkaji perbuatan sekumpulan haiwan, kita mengkaji apa saja kewujudan itu namakan ontologi. Jadi ontologi menggalak kita membuat kajian sesuatu yang existent. Okey, satu yang ada existent. Sebab itulah kalau kita buat kajian pasal roh, kita buat kajian pasal pasal supernatural, kita buat kajian pasal superstitious,
yang itu tidak dianggap sebagai kajian-kajian yang berada di bawah ontologi. Maknanya itu bukan kajian yang diterima. Ontologi ialah kita berkaitan existent. Sebab itulah kajian terhadap Tuhan juga tidak diterima. Okey, kerana tidak semua orang menerima kewujudan Tuhan itu secara empirical. Okey, jadi yang kedua adalah ontologi adalah the study of existence. Okey, maka wujudlah teori-teori. Contohnya teori-teori pasaran, teori-teori tingkah laku, teori-teori logam dan bukan logam, teori fizik, teorem matematik yang dapat dibuktikan secara empirical. Maka itu berada bawah ontologi dan kita ada pengkelasan-pengkelasannya. Akhirnya kita menghasilkan teori-teori yang dapat menjelaskan kewujudannya. Apa sahaja kewujudan? Contohnya kecenderungan seks yang berbeza. Ada orang cenderung lelaki kepada lelaki. Jadi kita mengkaji untuk membuat satu teori dan pemahaman sebab wujud perkara tersebut dan ia berlaku dan ia boleh dikaji secara empirical. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah axiology, study about value. Value ni kita tak apa nampak. Jadi terpaksa satu cabang lain filosofi namanya axiology, the study of value. Etik umpamanya. Sama ada baik atau buruk satu perkara tu. Sebab kadang-kadang baik dan buruk tu boleh berubah. Kalau dulu perhambaan tu baik untuk kemajuan sebuah negara, tetapi lama-lama perhambaan tu dalam satu tidak baik. Kalau dulu ponteng kelas satu yang tidak baik, tapi sekarang ni kalau ponteng kelas, kalau sebab kita ada kelas online atau pergi cari sendiri, whatever lah, kelas tak wajib dah sekarang ni, so on and so forth, jadi itu nilai yang baik. Kita mengkaji nilai itu supaya kita dapat memberikan satu jawapan. Kalau kita katakan apa yang berlaku dulu tak baik, sekarang baik, macam mana kita tahu? Sebab epistemologi mengatakan macam mana kita claim kita tahu tentang nilai itu. Maka kajian yang melibatkan nilai jatuh di bawah axiology. Jadi bila kita katakan epistemologi, seorang researcher akan berfikir, aku kena buat kajian supaya aku boleh tahu apa yang aku tahu. Tapi untuk tahu apa yang aku tahu, aku kena buat kajian. Kalau kajian itu melibat existence, kewujudan sesuatu perkara, maka dia jatuh di bawah ontologi. Kalau saya mengkaji tentang satu nilai, sebab itulah dikatakan bila kita mengkaji tentang nilai, contohnya kita kaji tentang umpamanya hubungan di antara sekian terhadap kepercayaan kepercayaan kepada sesuatu, maybe nilai, maka dia jatuh di bawah axiology. Faham jadi itu hanya falsafah saja. It's nothing to do with apa-apa. Kalau kita faham epistemologi, bermakna sebagai researcher kita kena buat kajian supaya kita boleh tahu apa yang kita dakwa kita tahu, dan dia lebih dekat kepada method. Jadi bila method tu jatuh kepada existence, sains dan social sains, dia berbeza lah pula. Kalau kita jatuh kepada mengkaji nilai axiology, maka dia punya method tu berbeza lah pula. Jadi itu tiga perkara. Perkara yang keempat adalah approach kita kepada sesuatu bentuk research. Namanya paradigm. Kita punya the system of belief. Kita percaya bahawa sesuatu perkara itu akan dapat memberikan jawapan dengan menggunakan kajian kuantitatif, data. Maka kita dikatakan positivism. Dan kita percaya pula, ataupun kita senang atau kita selesa untuk mengkaji fenomena, mendalami satu perkara untuk memberikan tafsiran yang lebih mendalam, maka kita dikatakan sebagai pendekatan kajian kita, pendekatan interpretivism ataupun constructivism. Tetapi kalau kita jenis relax, kadang-kadang kita campurkan kuanti, campurkan kuali, campur kuanti, kita tak stick kepada mana-mana pendekatan, maka kita namanya pragmatism. Itu yang terakhir lah yang bawah tu. Tengok betul-betul yang bawah tu. Ada tiga cabang dia. Kalau kita membuat kajian kuanti, positivism. Kita buat kajian kuali, kita adalah interpretivism. Tapi kalau kita menggunakan mixed method umpamanya, ataupun multi modes of research, maka kita dikatakan pragmatism. Jadi jangan kelang kabut
itu hanyalah falsafah saja untuk mendorong kita buat kajian dan kita faham kenapa kita buat kajian. Kita buat kajian kerana ada falsafah mengatakan how do you know that you know. Jadi falsafah tu mengatakan epistemologi, how do you know that you know, kita buat kajian. Lepas tu dia buat kajian pasal apa? Okey, maka falsafah mengatakan ada dua pembahagian, satu existence, satu value. Maka kita buat kajian tentang hard sciences, engineering umpamanya, mengkaji enjin, maka dia tu buat ontologi. Kalau kita kaji contoh pasal nilai, pasal etik, pasal salah, baik dan buruk, maka dia tu buat aksiologi. Okey, so itu saja sebenarnya yang terlibat dalam dalam falsafah yang asas yang kalau anda pening kepala lah. Okey, katalah anda buat kajian pasal anda buat kajian pasal kuantitatif. Okey, anda buat kajian kuantitatif kerana apa? Kerana untuk mengetahui katakan sesuatu sistem, untuk memperbaiki suatu sistem. Okey, sebenarnya bila anda mengkaji kewujudan satu sistem, maka anda sebenarnya telah menjalankan falsafah ontologi. Epistemologi dia merangkumi semua sekali. Tetapi bila anda buat kajian pasal kewujudan satu sistem, kewujudan suatu teori, kewujudan satu situasi untuk memperbaikinya, untuk membetulkannya, maka anda membuat kajian tentang ontologi, menyahut falsafah ontologi. Kalau anda buat kajian pasal value, anda menyahut seruan aksiologi. Itu sahaja. Okey, dan kalau tanya apakah paradigm kajian awak, kalau awak buat kajian kuantitatif per se, katakan anda positivism. Kalau anda buat kajian pasal kualitatif sebagai kajian utama, maka anda interpretivism ataupun constructivism. Tapi kalau anda membuat mixed method, anda sebenarnya membuat pendekatan pragmatism. Okey, so jangan pening kepala, itu saja yang anda perlu tahu. Okey, Assalamualaikum. Selamat berpuasa. I love you.